Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni saya akan memberi sedikit pengenalan asas berkenaan dengan server. Okay, server hardware. Jadi di hadapan kamu ni adalah server hardware ataupun kita kata server tu sendiri, iaitu yang dibuat oleh Dell. Okay, nama brand dia adalah Dell. Okay, nama server ni adalah, model dia adalah PowerEdge. Okay, PowerEdge R420. Okay, R420. Okay, kalau kita tengok dekat server ni, hari ni kita akan video ni akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan apa yang ada pada server. Okay, yang pertama sekali, kamu tengok dekat bahagian hadapan. Okay, bahagian hadapan server sama juga dengan yang lain, dengan PC. Maksudnya dia akan ada dia punya processor, dia akan ada dia punya kita kata beberapa function yang lebih kurang sama dengan PC, iaitu contoh macam yang depan kamu ni ada CD-ROM ataupun DVD-ROM. Okey, ada, mesti kena ada, sebab zaman sekarang masih kita menggunakan CD. Unless kalau dah tak ada CD dah, benda ni mungkin tak wujud dah lah. Okey, so DVD-ROM, and then dekat bahagian bawah ni ada ruang hard disk. Okey, berbeza dengan PC, hard disk kamu boleh simpan di bahagian dalam, betul tak? Kamu akan simpan, bukan boleh, memang kamu simpan kat bahagian dalam. So kalau kamu nak keluarkan dia punya hard disk, kamu kena keluarkan daripada body dia dulu. Maksudnya kamu kena keluarkan dia punya panel, buka panel dia, and then kamu kena keluarkan daripada bay tu. Okey, dia di-screw di bay tu, kamu kena keluarkan daripada bay. Okey, berbanding dengan server pula, server depan kamu ni adalah server yang berjenis rack mount. Okey, bila server berjenis rack mount, kalau kamu tengok, hard disk dia boleh dikeluarkan direct terus. Okey, ada bawah ni ada 4 ruang, 1, 2, 3 dan 4. Tapi yang disediakan hanya 3 lah. Satu ni kita panggil sebagai standby bay lah. Alright, cara nak keluarkan hard disk, okey, kamu tekan pada pengunci di sini, dia akan tendang balik. Dia akan tendang kamu punya, kita panggil dia punya pengumpil lah. Okey, dia akan tendang. So dia tendang, okey, jangan tarik keluar terus. Tolak dia perlahan-lahan dulu sampai dia terkeluar sedikit, then only baru kamu tarik dia keluar. Sebab benda ni, nampak ni, adalah dia punya pengunci dia. Okey, boleh? Kita akan dapat kan? So, nampak? Kita dah mengeluarkan kamu punya hard disk. Okey, hard disk kamu ni pula, okey, hard disk kamu ni pula, kalau dekat sini, dia akan menceritakan detail-detail berkenaan dengan peranti ni lah, ataupun device ni lah. Okey, dia akan menceritakan tentang hardware ni, apa yang ada. Okey, apa yang ada. Maksudnya, berapa sizing dia, berapa number siri dia. Okey, apa kabel dia pakai. Tapi dalam server tak pakai kabel lah, sebab dia terus pakai dia punya head ni. Okey, dia ada head dia. Okey, head dia adalah berjenis SATA. Macam mana saya tahu dia berjenis SATA? Satu, sebab bentuk dia lah. Yang kedua, sebab dia dah tulis kat sini serial ATA. Apa benda ATA tu? Kamu dah belajar dah sebelum ni kan? Kabel SATA. Okey, itulah dia, SATA. Okey, SATA, SATA. Alright, dekat sini akan ada dia punya HDD. Okey, hard disk ni adalah HDD. Hard disk drive ini dia punya number siri. Okey, keluaran Dell jugalah, sebab Dell tu memang buat server dan dia buat benda ni juga. So kamu tengok pula yang kedua, sama. Okey, sama dari segi model dan juga sizing dia. Cuma yang berbeza dekat sini adalah dia punya number siri. Okey, number siri dia berbeza. Okey, kenapa penting untuk menggunakan hard disk yang sama? Of course lah, satu memang sebab dia nama Dell lah kan. Tapi kita boleh buka casing ni. Kita boleh buka casing ni, buka skru yang ada di sekeliling ni. Okey, buka, maksud saya buka tepi ni lah. Okey, jadi jangan buka pula. Ini kamu nak buka body hard disk tu. Kita nak keluarkan casing, kita nak keluarkan hard disk ni saja. Yang dalam ni, nampak ni, hard disk yang dalam ni, kita nak keluarkan dia, kita cuma perlu buka skru di tepi ni. Okey, saya tak nak cerita sekarang. Sebab ini kita akan buat waktu handling nanti. Let's say berlaku kerosakan pada hard disk, macam mana kita nak keluarkan dia, nak pasang balik kan. Itu saya akan tunjukkan pada handling. Hari ni kita nak buat pengenalan awal berkenaan dengan hardware. So, kenapa kita kena pakai sama? Sebab kita akan apa? Kita akan buat RAID. Okey, kita akan buat RAID. RAID. Apa benda RAID? Itu kamu akan belajar nanti. So, cara nak masukkan dia balik adalah macam biasalah. Tolak masuk, dah masuk, kunci.
Okey, dah masuk kunci. Okey, sama juga dengan yang ni sebab sama model kan. Pentingnya model yang sama adalah satu, memudahkan kita untuk buat maintenance. Yang kedua adalah bila kita nak buat rate tu dia boleh buat rate. Okey, itu di bahagian depan. So dekat bahagian depan ada USB. Okey, ada USB yang mana kita boleh pasang dengan keyboard dan mouse kita. Nak pasang depan boleh, nak pasang belakang boleh. Dekat back panel pun ada juga USB, so don't worry. Cuma VGA dia tak pasang kat sini lah. VGA kita pasang kat belakang dekat back panel, sebab dekat back panel tu memang ada untuk audio, speaker semua kan. Cuma tak semua server ada benda tu. Okey, tak semua server ada back panel yang kita kata complete set. Okey, ada yang kita kena pakai menggunakan USB punya. Okey. Alright. So ini body dia. Oh, babuk. Okey, body dia. Dekat sini ada maklumat-maklumat yang kamu boleh baca nanti. So nanti kamu datang sini, okey, kamu dah masuk balik sekolah, okey, kita akan tengok. Alright, ini dia punya latch dia. Okey, dia punya kunci dia, twill dia. Boleh dikunci ataupun buka kunci. So kita pusing je lah benda ni. Okey, kita pusing je benda ni. Kita akan kunci dia. So tak payah nak buka. So kalau kita nak buka balik, kita pusing balik sebab dia ada lock kat sini kan. Kita pusing balik dan kita boleh buka kunci. So buka dengan perlahan, tarik saja, and then kita dapat dia macam ni kan. Dapat langkah duduk macam ni. Tolak ke belakang dengan perlahan-lahan juga. Kamu akan nampak bergerak tak kamu punya? Bergerak tak kamu punya body panel ni? Bergerak kan? So let's say bila body panel dah bergerak, okay, dan kamu angkat dia. Alright, so itu bahagian dalam. Okay, saya tak nak pergi bahagian dalam. Saya nak ceritakan dulu apa yang ada kat sini. Okay, kalau kamu tengok, okay, dekat mana-mana server pun dia akan menceritakan juga tentang server itu pada body dia. Dia akan bagi stiker macam ni. Dia akan ceritakan apa yang ada dalam server ni, struktur server ni, apa yang ada. Dia akan cerita yang dekat front panel dengan back panel semua dia akan cerita lah. Okay, dia akan label juga apa benda yang ada, dekat mana bateri, dekat mana kipas, dekat mana CPU power, semua dia akan label dekat sini. So kamu bila dapat di server, perkara pertama adalah tengok benda ni dahulu. Jangan tengok body lagi, jangan tengok hardware lagi, tengok benda dulu. Okay, so dekat sini kamu akan nampak ada dua kategori. Okay, dua kategori iaitu yang berwarna biru dan berwarna merah atau warna oranye. So warna oranye ni biasanya adalah hot swap. Okay, barang-barang yang biasanya kita panggil tempat-tempat yang panas. So bila ada tempat-tempat yang panas, tengok dekat sini, jangan sentuh. Okay, jangan sentuh. Boleh sentuh tapi kena berhati-hati sebab dia panas dan juga dia adalah sensitif dengan current. Takut kamu nanti kena renjatan elektrik. So touch point, okay, warna biru kat sini dia mention dekat warna biru kat sini adalah, okay, dekat bahagian atas ni dia mention warna biru adalah touch point. Okay, touch point ni kawasan-kawasan yang kita boleh sentuh. Kita boleh sentuh dengan selamat. Okay, so dia memberi peringatan kepada kita cara-cara nak touch dia. Okay, so tengok kat sini apa yang ada. Dia akan ada selain daripada maklumat macam contoh nama. Okay, dia ada nama kat sini. Dan selain ada label-label port-port, dia akan ada numbering system ni semua. Kamu boleh tengok dekat dalam sistem. Kamu boleh tengok dekat dalam body. Okay, nanti kita boleh baca benda ni. Okay, saya akan tunjuk. Okay, alright. So sebelum kita pergi dekat body dia, okay, saya tunjukkan dekat sini. Okay, ini adalah main dia. Okay, dari segi top view dia adalah main dia yang menceritakan dekat sini, tunjuk dekat mana power supply, dekat mana CPU, fan, DVD drive, hard drive, DIMMS. Apa dia? Okay, D confirm dual. I tu apa? Okay, itu cari sendiri. MM tu apa? Memory. Okay, maksudnya DIMMS ni adalah RAM. Dalam bahasa mudah dia adalah RAM. Okay, memory slot. Okay, dia akan ada juga PCI slot. Nanti saya akan tunjuk PCI slot dekat bahagian belakang. Okay, so jangan risau. Okay, so sekarang ni saya rasa saya boleh tunjuk sikit-sikit dulu. Okay, ini panel kamu. Okay, ini kamu punya panel, full panel, seluruh server yang ada pada kamu. Okay, dari jauh, okay, saya harap kamu nampak lah. Dia akan ada part-part yang akan ada cap macam ni. So kita boleh buka dan kita boleh letak ataupun pasang balik cap-cap sebegini. Okay, jadi cara nak handle dia, okay, biasanya kalau untuk first timer, bila nak handle server macam ni,
saya rekomenkan awak buat perkara macam kamu buka pasang PC, okey. Kita panggil first out last in. Okey, first out last in. Contohlah, saya katakan saya keluarkan ni. Ini adalah first out saya. Saya letak dekat sini. Dia akan masuk yang paling akhir lepas saya buka tunjuk. Okey. Yang kedua pula adalah saya katakan saya keluarkan RAM. Okey. Saya susun macam ni pula. Okey, nampak kan? Tak nampak Okey. Saya susun secara berturutan. Okey, ini yang pertama keluar, ini yang kedua keluar tadi. Okey. Alright. Supaya bila kita nak buat pemasangan, kita tahu nak pasang mana dulu. Okey, bila nak pasang balik kita tahu nak letak yang mana dulu. Okey, sebab kita tak nak ganggu nanti dah pasang cap, tiba-tiba nak kena buka balik. No, kita tak nak macam tu. Okey, itu adalah satu yang tidak bagus lah. Okey, ini dia. Kalau dalam PC kita akan ada fan yang besar kan. Okey, ini adalah fan yang dalam server. Kecil je fan yang dalam server ni. Okey, tapi dia ada banyak. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lah. Ada satu ruang yang blank dekat ujung ni. Ada 6 sebenarnya. So, kamu tengok. Ini adalah kipas server. Kecil je kan? Okey, kecil sahaja. So, boleh pasang balik kat belakang ni. Dia ada dia punya ini. Dia punya ruang dia. Dia punya kaki dia. So, tengok dekat mana yang bahagian ada, kita kata ada apa? Ada senggat tu. So, kita masukkan ikut senggat tu supaya tak patah kaki yang ada dekat sini. Right. Okay. Yang ini adalah berkenaan dengan kipas. Tadi saya cerita ini adalah DVD ROM. Dalam ni adalah hard disk. Okay. Alright. Yang ini pula adalah kipas dia. Okay. Cooling section dia. Ini semua kita panggil hot swap lah. Sebab dia berurusan dengan benda-benda panas. So, ni kita tutup balik. Okay. Kalau kamu tengok dari segi cara dia menutup pun, okey, cara ruangan ni ditutup. Tak masuk pula. Okey. Cara ruangan ni ditutup. Okey. Kamu nampak ni? Sini adalah heatsink. Okey, sebab bawah ni ada CPU dia. Sini pun CPU juga. Bawah ni pun ada CPU. So, kita akan menggunakan main lah. Ni yang main. Okey. So, bila dia beroperasi, dia akan panas. Okey, jadi CPU ni, heatsink ni lah yang berfungsi untuk mengeluarkan panas. Dia bukan seketul besi. Dia hanyalah besi-besi yang berlapis-lapis. Kalau kamu nampak ruang-ruang ni, maksudnya dia berlapis-lapis. Okey, dia berlapis-lapis. Kalau kita tengok dari belakang, nampak tu. Okey, ada ruang-ruang yang terbuka. Itu untuk mengeluarkan haba. So, dekat sini kamu nampak dia punya slot ni pun. Okey, slot ni pun dia mengeluarkan haba, dia masuk ke dalam ni dan keluar pada kipas. Dan kipas akan distribute dekat kawasan-kawasan ni lah untuk keluar. Okey, kipas akan distribute. Okay, nanti saya tunjuk dekat mana ruang-ruang angin akan keluar. Okay. Dekat sini ada, dekat bahagian belakang ni. Okay. Bahagian belakang ni ada banyak ruangan-ruangan. Okay, dekat bahagian atas ni pun ada sikit. Okay. Ruang-ruang ni dibuat semata-mata adalah untuk mengeluarkan haba lah. Sebab server ni beroperasi 24 jam. Alright. Okay, ini kalau tengok dekat sini, ini benda-benda yang sensitif lah. Dia punya part-part chip dan juga diode yang ada. Bateri-bateri sementara yang ada. Okay, untuk membekalkan tenaga, untuk mengawal arus. Sebab tak semua chip-chip ni menggunakan voltan yang sama, okay, ataupun ampere yang sama. Ada chip yang menggunakan, kat sini banyak chip kan, dah macam satu peta bandar besar kan. Okay. Ada chip yang menggunakan hanya 3 volt, ada yang menggunakan 5 volt, ada yang menggunakan 4 volt, okay, ada yang menggunakan 6 volt. So tak sama. So fungsi-fungsi itu akan dikawal oleh perintang-perintang diode yang ada dekat sini lah. Okay. So jangan risau, komputer kamu ni dibina secara intelijen oleh orang-orang intelijen. Okay, ini dia kabel yang menghubungkan di antara ini hard disk kamu, dikontrol oleh panel yang ada kat depan ni, and then disambung dengan motherboard. Okay, disambung dengan motherboard. So kamu nampak kat sini ada CPU 2, sini ada CPU 1. Okey, CPU 1. Okey, CPU 1 ni adalah kamu punya prosesor yang pertama dan prosesor yang kedua. So prosesor dia tak sama dengan prosesor PC. Sebab apa? PC ada jenama macam i7, i5, i3. Tapi untuk yang server dia ada jenama-jenama lain lah, ataupun dia ada memang khas untuk server, iaitu macam yang kita pakai sekarang adalah kita pakai jenis Xeon. Okey,
Xeon, kita panggil sebagai Xeon. Alright, so kamu tengok dekat sini dia punya RAM. Okay, tadi kita dah keluarkan dah. Okay, dual memory. Okay, DIMM. Okay, maksud dia dual inline memory module. Maksudnya dia ada okay. Right. Alright. Okay, ni server. Di server pula. Ini RAM. Okay, ni adalah RAM. So RAM ni ada 1 2 3 4 5 6. Sini pun ada 6 slot di sebelah sini. Okay, nampak ada 6 slot. Okay, ni diselangkan slot ni diselangkan. So kita nak jaga kepanasan dia. Okay, ada 12 slot, which mean 12 slot boleh bawa masuk 12 RAM. Laju tak laju? Memang laju kamu punya server. Tapi kita tak buat banyak sebab apa? Sebab kita tak menggunakan server ni, kita tak fully optimize dia. Alright. Okay, ini semua ada chipset yang mana chip-chip yang penting dia akan simpan di bawah macam ni lah, bawah heatsink macam ni lah. Okay, dia tak nak nanti berlaku kerosakan. So chip-chip ni dilindung dan kawasan ni sangat panas Kalau kamu tengok dia ada simbol-simbol jangan sentuh. Okay, biasanya benda-benda ni yang ni janganlah sentuh. Okay, sebab dia panas dan ada kadang-kadang boleh berlaku orang kata apa, electrical shock tanpa kita sedar. Alright, and then ini dia bateri CMOS. PC biasa pun ada. Okay, PC biasa pun ada bateri CMOS. So jangan kata tak ada CMOS dekat dalam apa kamu punya server. Ada. Okay, alright. So ini adalah PCI slot. Okay, PCI slot lain sikit kan daripada PC punya kedudukan. Okay, bentuk dia pun lain. Okay, ini PCI slot 1, PCI slot 2. So ada 2 lah. Maksudnya kamu lihat sini ada Ryzen 1, sini akan ada Ryzen 2. Okay, PC slot lah, PCI slot lah. Okay, alright. Setakat ni, ini gambaran yang kamu nampak. So ini satu lagi benda yang sensitif. Alright, benda yang sensitif macam ni. Okay, saya sarankan bila nak keluarkan dia, nak buka dia, kena berhati-hati. Sebab nampak tu, dia ada kaki-kaki dalam dia punya soket tu. Okay, soket ni pula sebenarnya sangat-sangat sensitif. Okay, soket-soket ni sangat sensitif. So let's say bila kamu nak keluarkan CPU kamu, okay, nak keluarkan CPU kamu, dia ada grid array ni sama ada dia yang ini kita panggil LGA lah. Okay, LGA, LAN grid array. Okay, ataupun satu lagi kita panggil apa satu LAN, satu lagi body grid array, tak silap saya. Okay, so dekat sini grid array ni hati-hati sebab kalau nampak ni ada yang terbengkok, ada yang terbengkok ke dalam. Okay, ini sensitif sebab dia bukan kedudukan straight, dia kedudukan yang menyerong. Ada yang serong ke sini, ada yang serong ke sana. So kamu nak pasang kamu punya CPU, kena pasang betul-betul. Macam mana nak tahu dia betul tak betul? Okey, dekat sinilah. Okey, dekat sinilah kamu kena perhatikan grid yang ada. Okey, grid yang ada ni, kaki dia ni betul tak kedudukan dia dengan kaki ataupun body hole yang ada pada CPU kamu nanti. Okey, sebab dia tak sama tau. Di bahagian penghujung sini tak sama, penghujung sini pun ada yang tak sama. Okey, nampak ni sini, kalau kamu tengok penghujung sebelah sini, okey, sebelah sini dia terus dia direct macam L. Okey, mungkin sebab cahaya. Okey, dia direct dia L hujung sini. Okay, hujung sini dia ada berketak-ketak sikit. Sini pun dia direct straight, tak berketak-ketak sangat. Yang hujung ni berketak-ketak. Okey, so berketak-ketak tu maksudnya ada segi-segi lah. Okey, so nak pasang, pastikan dia pasang pada kedudukan kaki yang betul. Sebab kalau kamu tak pasang pada kedudukan kaki yang betul, dia akan menyebabkan kerosakan dan patah. Okey, which mean bila patah pada ruang sini, tak boleh buat apa lah. Kalau patah pada prosesor tu, kita boleh pergi tukar prosesor tu kan, beli baru. Okey, kalau patah dekat sini, tak ada makna lagi dah. Kamu nak patri ke, kamu nak tukar baru ke, itu dah menjadi satu kes yang lain lah. Sebab bukan mudah untuk kita bermain dengan kejuruteraan elektronik ni. Kat bawah ni semua ni semua kita main kejuruteraan elektronik punya kerja lah.
Okay, so siapa yang belajar dekat vocational berkenaan dengan elektronik, inilah kerja-kerja dia. Okay, untuk pasang board ni, sekit-sekit ni, chipset pada sekit-sekit yang ada. Alright, so kita pergi kepada back panel. Okay, back panel saya cakap tadi, tak semua sediakan yang macam PC. Kalau PC, back panel dia ada untuk speaker, ada untuk apa, PS2 punya style, port serial 2 bukan PS2, bukan PlayStation tau, port serial 2 punya style yang lama. Tapi ini tak ada, ini cuma ada beberapa komponen kecil je, beberapa jenis kabel je boleh dimasukkan. Okey, yang ni kamu kenal kan? Okey, RJ45. Okey, kamu kenal. USB macam biasa. Alright, ini power supply. Di bahagian hujung ni adalah power supply. Okey, power supply ni pun sama juga. Berbeza dengan PC biasa, kamu kena buka body, keluarkan power supply semua kan. Yang ni tak payah. Yang ni kamu just tekan sahaja pada tuil di ujung sini dan kamu tarik dia keluar. Okey, macam biasa, bila saya sebut berkenaan dengan sesuatu barang-barang perkakasan elektronik, dia akan ada info-info dia. Okey, dia akan ada info-info dia. 550 watt maksimum. Dan dia akan ada status-status dia. Kalau keluar lampu warna orange blinking ataupun warna merah blinking, apa maksud dia. Ini akan ada nombor-nombor siri dia. Kemudian ada lagi output dia berapa volt, 12 volt semua ni. So ini penting, maklumat-maklumat ni semua penting sebab kamu akan melakukan pengurusan server. Selain daripada tahu barang apa yang ada, kena tahu juga siri number untuk setiap barang-barang tu. Bila berlaku kerosakan, mudah untuk kita buat pelupusan. Alright. So kamu tengok dekat sini, kita masukkan balik. Okey, ada bunyi kan? Dia dah kunci. So settle part pengenalan terhadap server. Saya tak ajar lagi kamu macam mana nak buka benda ni, okay, and then nak tukar case hard disk tu, sebab benda tu agak simple. For those yang dah biasa tak ada masalah lah. Okay, ni ada sensor kamu nampak ni. Bila kamu buka je body panel tu, sensor ni akan dia akan tolak. Okay, bila sensor ni tolak keluar, dia akan berbunyi lah. Dia tahulah yang kamu ni sebenarnya tengah buka dia punya back panel dia. So bila kamu buka dia punya bukan back panel, body panel dia. So bila kamu buka body panel dia, akan ada warning dan alert dia akan keluarkan. Okay, alright. So dah habis dekat situ, dekat sini pula. Okay, ini adalah RAID controller yang saya cerita. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, okay, RAID 15. Inilah dia. Apa benda RAID tu? Okay, nanti kita akan belajar apa benda RAID tu. Alright, so inilah dia. Kita kata RAID controller. Okay, lain server, lain sedikit bentuk dia, tapi tak banyak beza. Okay, konsep lebih kurang masih lagi sama. Okay, inilah berkenaan dengan RAID controller, dan ini semua adalah berkenaan dengan server punya structure. So kamu dah faham kan? Okay, so lepas ni dah habis kita tengok semua ni, kita nak tutup balik kan? So macam mana nak tutup? Okay, nak tutup kena berhati-hati, sebab kita tak nak nanti kita tutup secara yang kasar, mungkin menyebabkan wire-wire ni terkoyak. Okay, kalau wire macam ni ada dragon skin ni, tak ada masalah sebab dia tebal dan dia dikawal. Tapi kalau wire-wire macam ni, okay, takut terkena, wire macam terputus, terkoyak, okay, menyebabkan berlaku ni orang kata apa, luka pada wire, menyebabkan berlakunya short circuit. Okay, nak tutup pun kena berhati-hati. So pastikan letak elok-elok. Okay, server ni sensitif. Okay, server ni sensitif sebenarnya. Dia tahan lasak dari segi kepanasan sahaja, tapi bukan tahan lasak dari segi kata daya tahan kita menujah-nujah dia. Okay, okay, so kita dah letak, dah masuk, ikut semua gigi-gigi yang ada kat tepi ni kan, dah masuk. Tapi ini belum masuk sepenuhnya. Okay, ini belum masuk sepenuhnya. So kita tolak balik perlahan-lahan, pastikan semua ruang tu dipenuhi dengan baik. So kita tahulah server ni tak boleh dibuka lagi dah. Okey, macam saya kata tadi, akan ada ruang-ruang angin panas keluar kan. Inilah dia, ruang-ruang angin panas yang akan keluar. Sini, bahagian sini, sini lagi. Dan juga di bahagian belakang sini pun ada ruang-ruang angin panas akan keluar. Sebab kalau kamu perasan dari segi struktur dia, dekat sini kipas. Kemudian ada satu ruang kecil kan tadi kan. Lepas daripada belakang kipas tu, sini lah tempat dia keluar angin.
panas. Okey, keluar angin panas. Alright. So itulah dia server rack mount Dell, okey, model PowerEdge R420. So nanti kita akan tengok macam mana juga cara untuk handling dia. Okey, cara untuk handling server ni. Okey, buka pasang server ni. Okey, sebenarnya benda yang tepi ni, okey, latch tepi ni sebenarnya boleh dibuka sebenarnya sebab dia adalah skru. Semua benda kebanyakannya skru item, kecuali di bahagian tepi-tepi sini lah. Okey, di bahagian tepi-tepi yang ni boleh buka, yang ni tak boleh buka, kecuali yang ni lah sebab ni dah rebag. Okey, dia dah rebag. Sebab yang ni sebenarnya kita akan masukkan pada dia punya rail dia, supaya dekat dalam rack mount tu kita boleh tarik dia keluar. Okey, kita boleh tarik dia keluar. Macam mana nanti saya akan tunjuk lagi SOP handling untuk rack mount pada sesi akan datang. So untuk hari ini setakat ini sahaja. Okey, semoga kita berjumpa di kelas lain lagi lah. Okey, aku li hauli haza, astagfirullah wa atubu ilaih. So jumpa lagi. Assalamualaikum.